Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada petang ni kita bertemu lagi dengan saya, Tira Ar-Rasufi. Jadi sebelum kita mulakan, macam biasalah nak minta tolong siapa yang join live ni, tolong share dulu ke grup-grup ataupun share kat orang masing-masing pun sudah memadai. Jadi topik kita hari ni nak berbincang tentang antara masalah, tak kisah apa-apa masalah sekalipun, dan juga penyelesaian yang mana yang lebih penting. Jadi nak cerita sikit lah macam-macam raga kebanyakan pesakit ataupun bukan pesakit, bila kita ada masalah, benda apa yang kita lebih tumpukan, sama ada masalah yang kita tumpukan ataupun kita tumpukan pada penyelesaian. Sebagai contoh, bila orang masuk pusat rawatan, tak kisahlah masalah saka ke, masalah sihir ke, ataupun apa-apa saja masalah, tapi selalunya berkaitan dengan sihir. Selalu sakit-sakit ni termasuk diri saya sendiri dulu. Waktu saya pun ikut di banyak tempat, kadang-kadang kita terlalu fikirkan sangat masalah. Siapa buat kat aku, siapa buat macam ni, siapa buat macam tu. Tapi orang kata penyelesaian tu, jalan keluar tak ada. Kita tetap di tempat yang sama. Dan yang keduanya pula, dalam hidup kita ni, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita tuturkan, semua itu adalah doa. Sebab tu ada ayat yang berkata bahawa Allah itu menurut prasangka hamba-hamba dia. Sebab tu kita kena fikir benda-benda yang positif sahaja. Walaupun memang ada benda negatif terjadi dekat kita, sebab kita nak membentuk sesuatu yang baik, kita nak attract benda yang baik dalam hidup kita. Cuba balik macam kisah tadi. Sebagai contoh, kalau kita ni ada masalah, tak kisahlah masalah orang sihirkan kita ke, orang dengki kita ke, orang khianat kat kita ke, walaupun benda tu betul, benda tu bukan makna kita ni tak nak fikir langsung bukan benda tu. Tapi orang kata cukup kita fikir dan kita cari penyelesaian. Tapi kebanyakan yang terjadi ialah kita fikirkan masalah tu saja, tapi penyelesaian kita tak fikir. Kita tak cuba untuk cari jalan keluar. Setengah orang ni, setengah ragam orang ni, dia tahu dia tu tak sihat. Sebagai contoh dari segi mistik lah, dia tahu tak sihat. Dia tanya mata-mata, tanya macam tu, tanya macam ni, tanya sana sini. Tapi tindakan dia untuk pulihkan diri dia tak ada. Dia tak bersama dan boleh jadi makin melarat. Ada beberapa orang saja yang mungkin bila dia bertanya dan dia memang ambil tindakan. Dia macam tu. So sepatutnya kita ni walau ada masalah macam mana pun, kita lebih tumpu pada penyelesaian. Sebagai contoh, walaupun kita tahu kita ni sakit, kena sihir dengan orang ke, orang santau kita ke, orang buat apa kat kita, apa-apa sekalipun orang buat kita, cuba kita boleh fikir dari segi positif. InsyaAllah aku akan sembuh, InsyaAllah aku akan pulih. Maksudnya walaupun benda tu belum berlaku, tapi kita doakan baik untuk diri kita. Kita fikir penyelesaian. So bila kita tumpu benda tu, maknanya benda tu lah menjadi kenyataan. Sebab macam saya kata tadi lah, kata-kata, apa yang kita rasa, apa yang kita fikir, benda tu doa. Lama dia akan membentuk perjalanan hidup kita tu. Sebuah sedikit. Dan hidup ni memang semua akan ada ujian tertentu. Setiap orang liku-liku perjalanan kehidupan dia semua lain-lain. Tapi yang sama ialah kita perlu bersabar, usaha perlu ada, dan kita perlu tawakal ke Allah. Serah pada Allah segala-galanya. Serah sepenuhnya dekat Allah. Apapun urusan kita, kita rasa susah macam mana sekalipun. Sebab Allah pun takkan uji mereka benda tu memang kita mampu untuk hadap benda tu. Kadang-kadang kita rasa kita tak kuat. Kita rasa kita tak kuat tu bukan sebabkan beratnya ujian tu Allah bagi kita. Bukan sebab Allah kita tak mampu dia bagi juga, tapi sebab kita ni tak meletakkan sepenuhnya pergantungan kita ni, pergantungan kita ke Allah tak letak sepenuhnya. Sebab tu kita rasa macam apa-apa ujian yang kita rasa benda tu susah, berat. Dan bila kita ada masalah apa-apa pun, kita cuba untuk cari penyelesaian lebih. Sebagai contoh, kita terkena sihir, kita fikirlah macam mana kita nak buat untuk kita sembuhkan diri kita dari masalah macam tu. Ada masalah saka ke, masalah sakit macam mana ke, kita fikir penyelesaian macam mana kita nak sembuh. Apa yang kita perlu buat, itulah benda yang sepatutnya kita perlu buat. Tapi kebanyakan orang, dia bukan fikir apa yang perlu dia buat untuk dia selesaikan masalah dia, tapi dia lagi nak fikir masalah dia tu. So dia tak ke mana. Tanya orang macam tu, tanya orang macam ni, seorang menengok tu, seorang menengok ni, tapi duduk di tempat yang sama juga, tetap bermasalah juga. Kira dia tak keluar dari masalah. Jadi kita kena cari penyelesaian berbanding kita fikir masalah. Sebab bila kita fikir sangat masalah tu, kita jadi tak sedap dan kita dah tak fikir jalan keluar. So membuatkan kita lama akan rasa down. Kita rasa macam masalah kita ni tak ada jalan keluar. Kita rasa macam masalah kita hadapi tu tak ada penyelesaian.
kita jadi ragu-ragu. Buat apa pun bila kita ikhtiar, kita jadi ragu-ragu. Adakah benda yang nak menjadi? Adakah ajaran keluar untuk diri kita? Adakah akan selesai masalah yang kita alami? Sebab apa kita tumpu kat masalah tu. So kita rasa macam seolah-olah masalah tu lebih besar daripada penyelesaian yang ada. Sedangkan kalau ikutkan dalam surah Al-Nasyr yang mengatakan setiap kesulitan itu ada jalan keluar. Dan diulang 2 kali dalam surah tu. Maksudnya, kurang-kurang kita mesti akan ada 2 jalan keluar sebenarnya hidup. Walaupun kita teruji macam mana sekalipun. Cepat ataupun lambat. Jadi sebenarnya kita nak melihat hikmah sebalik apa yang kita ialah kita perlu ikhlas dan reda lah belajar untuk menerima hakikat apa yang kita lalui. Walaupun benda tu tak semudah kita cakap. Jadi, yang terbaiknya bila kita ada satu masalah adalah kita fokus kepada penyelesaian. Sebagai contoh, kalau orang mereka arah sufi, contoh berkaitan dengan sihir ke, berkaitan dengan santau ke, berkaitan dengan sako ke, apa-apa saja masalah. Melibatkan masalah mistik lah. So, bagi orang suka bertanya, saya boleh nak tahu siapa buat macam ni kat saya. Sebab saya pergi tempat sekian-sekian, pergi tempat situ, tempat sini, semua kata A ni buat. Orang kata B ni buat. So, ada banyak kemungkinan. Jadi, sebenarnya kita nak mudah ikut arah sufi sebab kami takkan orang kata memberi jawapan A ke, B ke. Pada kami, kalau kami cek ada masalah, ada unsur gangguan, kami akan cuba untuk membantulah, memudahkan jalan, untuk membantu pesakit-pesakit ni ikhtiar sehingga pulih sikit demi sikit. Tu saja yang kami akan buat. Kebanyakan kalau pesakit Yamai pun mungkin pesakit tu cuma akan bagi tahu apa yang mereka tahu dari perawat-perawat sebelum yang mereka dah jumpa. Sebelum mereka mahu jumpa dengan sufi ni, mungkin mereka dah jumpa perawat-perawat lain. Jadi mungkin mereka mendengar desas-desus dari perawat-perawat yang mereka dah pergi sebelum-sebelum tu yang beritahu sekian-sekian. Jadi kami pun tidak akan mengiyakan dan tidak juga kata tidak. Cukup kita akan cek sama ada memang ada masalah ataupun tak. Selebihnya kita serah ke Allah. Jadi antara pengkongsian yang saya nak kongsikan ialah tips kalau kita betul-betul nak petunjuk dari Allah. Kita tak mahu untuk bersangka buruk dengan orang. Kita cuba buat ikut kaedah sufi ialah mengetengahkan dengan cara kita buat solat istikharah. Kita cari bab solat istikharah dengan mana-mana orang kata kuliah ke, petik mana-mana buku ke apa ke, sangat banyak cara. Walaupun istikharah ikutkan mak istikharah tu solat sunat. Tapi orang kata banyak cara kita nak amalkan tu. Jadi kalau ikut kaedah arus sufi ni, selalunya untuk istikharah untuk macam-macam masalah dalam hidup kita. Tak kisah kita nak buat istikharah untuk dari masalah kerja ke, petunjuk masalah yang kita alami ke, berkaitan dengan jodoh ke, berkaitan apa-apa saja. Istikharah sebab kita keliru untuk buat keputusan, kita nak yang terbaik. Jadi kita tak tahu, jadi kita berbalik dan minta kepada Allah yang menguruskan segala-galanya. Jadi macam mana kalau kita nak buat istikharah ikut kaedah sufi? Sebagai contoh, kalau kita nak petunjuk untuk apa-apa saja hal, macam sufi mungkin akan ketengahkan untuk buat solat istikharah. Contoh kalau berkaitan dengan sebelum kita terima selalunya kebaikan. Sebagai contoh, bila kita selalu jumpa macam-macam perawat, setiap perawat ni cara berlainan. Jadi mungkin ada setengah perawat tu akan memberi amalan, ijazah-ijazah tertentu. Walaupun kita tengok ayat tu dari Quran sekalipun, kadang-kadang sanad ni pun dia memainkan peranan juga. Sebab kadang-kadang ada unsur yang bercampur. Kita nampak macam benda tu okey, tapi di sebalik tabir kita tak tahu. Takut orang kata dia jadi berbentuk pendamping. Bila kita terima amalan tu, terima satu ijazah tu, bila kata sanad dia tu tak jelas, akan menyebabkan timbulnya pendamping pada kita. Jadi kalau siapa yang tengok live sebelum ni, saya ada ceritakan perbezaan antara sakor dan juga pendamping. Sebab semua orang ingat sama. Sebab sifat mereka ni berdamping lah dengan seorang tu. Bezanya, sakor ni mungkin daripada generasi yang sebelum kita tu. Yang mungkin turun kat kita sama ada tanpa kita sedar ataupun kita sedar, kita rela hati terima. Jadi yang pendamping ni pula ialah orang kata kita terima dia melalui amalan ilmu-ilmu tertentu yang kita ambil. Tak kisahlah yang bercampur ke, yang tak ke. Jadi itu menyebabkan kita ada pendamping. Tapi pendamping ni jika kita biar lama-lama, dia akan membentuk sakor pula kepada keturunan kita yang seterusnya. Itu beza antara sakor dan juga pendamping. Saya saja refresh balik lah. Kukuk ada orang yang tak bisa tengok live tu lagi kita, yang tak tahu lagi kau mengenai itu. Berbalik pada kisah tadi, sebelum kita nak ikhtiar berubat dengan sesiapa sekalipun, nak bawa apa-apa amalan, nak buat apa-apa dalam hidup kita, kita buat istikharah. Kita ikut kaedah yang arah sufi ketengahkan, buat solat istikharah 7 kali salam. Maksudnya contoh kita buat hari ni, malam ni lah kita buat, katakan
Jadi malam ni lepas isyak ke ataupun waktu 12 malam ke, waktu tahajud ke, kita rasa bila waktu lah kita rasa kita nak buat, kita buat solat istikharah 7 kali. Maksud 7 kali ni sebenarnya kita buat direct. Bukan 7 hari. 7 kali untuk satu malam tu. Maksudnya bila 7 salam ada 14 rakaat. Sebab apa? Solat istikharah 2 rakaat. Jadi bila kita buat 7 kali berlanjutan 7 salam, makna kita kena buat 14 rakaat. Dan untuk tunaikan tu kita pun kena melakukan adab-adab tertentu lah, kena beradab. Jadi sebab kita buat istikharah tu insya-Allah, sebab kaedah istikharah ni adalah khusus untuk kita mendapat petunjuk. Jika Allah izinkan kita dapat petunjuk melalui mimpi. Allah akan tunjukkanlah apa yang kita minta pada Allah. Tunjuk apa yang kita harapkan daripada Allah. Jadi bagi sesiapa yang mungkin keliru dalam hidup dia, rasa nak tahu jawab apa-apa daripada Allah, dapat kita nak sangka buruk, nak fikir macam ni kat orang lain, ataupun kita sampai tahap tu bila orang yang dah selalu pergi berubat merata, tapi orang kata masih tak sembuh, mungkin ada rasa putus asa, rasa tak percaya nak pergi buat sesuatu pun, rasa saja betul ke boleh ni. Macam tu memang Allah izinkan, tapi kita ni pun sebagai manusia kita boleh ikhtiar dan minta ke Allah mana yang terbaik. Sama macam urusan bab jodoh pun, kadang-kadang mungkin ada pilihan tertentu, tapi kita boleh juga minta ke Allah antara pilihan yang diberi mana yang terbaik. Contohnya macam tu lah. So sama juga kita dah selalu ubat, macam-macam dah kita buat, tapi orang kata masih tak diizinkan untuk sembuh, cuba kita buat istikharah setiap kali sebelum kita cari perawat. Sebagai contoh macam orang tu pesakit nak cari perawat, tapi orang kata dalam demo nak pergi kat mana, sebab kita zamanan ini search lah Facebook ke mana akan jumpa banyak. Kalau pesakit mesti akan cari benda yang berdekatan dengan dia dulu sebelum benda yang jauh. So kita buat istikharah, minta ke Allah mana yang terbaik untuk kita buat. Kadang-kadang kita nampak macam okey, tapi sebaliknya kita tak tahu. Kadang-kadang nampak macam biasa-biasa, tapi kadang-kadang boleh jadi okey. Jadi kita buat istikharah sama kot sebelum kita terima amalan apa-apa. Walaupun kita berubat ke orang tu, nampak orang tu semua okey, dia dah bagi amalan untuk kita amalkan, zikir ke, selawat ke, bentuk ijazah ke, kita perlu semak 10 sanak-sanak dia tu. Sebab kita bukan boleh main ambil je amalan ni. Amalan apa penting, sebab macam saya cerita tadi, kalau kita ambil silap, dia akan jadi pendamping kat kita. So pendamping dia lama, kata yang tak elok pula, dia akan bentuk jadi saka pada generasi seterusnya. Jadi kita cuba buat dulu solat istikharah dan apa-apa benda kita nak buat dalam hidup kita ni. Daripada kita nak fokus masalah, baik kita cari penyelesaian. Jadi macam mana untuk cari penyelesaian tu, kita minta berbalik pada Allah. Kita buat solat istikharah, minta yang mana yang terbaik untuk kita, minta Allah pemudahkan. Yang mana yang tak baik untuk kita, yang kita tak nampak, yang mana yang Allah tahu benda tu, di sebaliknya kita minta Allah jauhkan pada kita. Itu adalah cara yang sepatutnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya bukan ustazah nah, saya tiru saja pembantu kat Arwah Sufi ni. Jadi bagi sesiapa yang pernah datang kat Arwah Sufi, dekat Arwah Sufi ni perawat ada 2 orang saja. Iaitu ustazah guru saya, dia merawat orang, dan pembantu dia, Ustaz Haris. Mereka 2 saja yang rawat orang. Saya ni kira pembantu kat sini, contoh macam ada pesakit nak tanya apa-apa ke, nak uruskan bab pendaftaran ke, nak set temu janji dengan perawat ke, saya bahagian tu saja. Jadi yang merawat tu ialah ustazah, saya pembantu dia, dan juga Ustaz Haris. Mereka 2 orang saja kalau bab merawat. Apa-apa saya akan rujuk kat mereka jugalah. Assalamualaikum, nak tanya boleh? Waalaikumsalam. Ya, nak bertanya apa tu? Boleh komen kat bawah. Jadi bagi sesiapa yang join live ni nak bertanya apa-apa, boleh komen kat bawah lah. Komen kat bawah, tanya apa-apa. Kalau saya boleh jawab, insya-Allah saya akan jawab lah. Jadi berbalik pada kisah kita tadi. Kita ada masalah apa-apa dalam hidup, susah macam mana sekalipun, kita jangan fokus pada masalah. Sebagai contoh, kita ada masalah saka, jangan kita fikir, oh aku ni saka, aku sakit, aku tak lega. Ada masalah orang sihir, orang khianat, orang dengki, kita fikir masalah tu saja. Tapi penyelesaian tak ada. Kita masih di tempat sama. Sebab kita pun duk fikir benda tu seolah-olah kita memanggil benda tu. Seolah-olah ni kita mendoakan lagi benda tu terhadap diri kita. Jadi baik kita fikir penyelesaian. Sebab bila kita duk ingat penyelesaian dalam minda kita ni, dan masa yang sama seolah-olah kita juga mendoakan penyelesaian buat diri kita sendiri. Jadi saya kalau pesakit yang mungkin keliru, tambah-tambah pula bila dengar orang kata macam tu, orang kata macam ni, tambah-tambah berkaitan dengan sihir.
Jenis kami takkan kata A atau B, takkan kata ya ataupun tidak. Selalu kita akan dengar saja pesakit-pesakit cerita. Kita dengar sajalah. Tapi pada kami lebih untuk membantu, memberi, orang kata bantu untuk berjalan lah. Selebihnya atas Allah dan atas orang kata usaha pesakit tu untuk ikhtiar untuk diri dia, untuk kesembuhan. Kalau kata ada masalah, kami akan bantu sehingga pulih saja. Sebab kita memfokus sebetulnya untuk penyelesaian lah, untuk jalan keluar, bukan untuk fikir masalah tu. Jadi, yang tu sajalah yang saya nak kongsi pada petang ni. Bagi sesiapa yang mungkin nak tanya apa-apa, boleh tanya sebelum saya nak end live pada petang ni. Tapi kalau kata mungkin segan nak tanya kat ruangan komen, kot-kot lah rasa macam expose sangat, rasa nak tanya personal, boleh PM lah WhatsApp saya. Tidak ataupun Ustaz Haris pun boleh. Macam mana nak buang bunian dalam badan? Kalau masalah macam tu, tak kisahlah bunian ke jin ke apakah, saya akan ikut kat Dawa Sufi ni. Seeloknya bagi pesakit yang dapat mai, datang ke tempat rawatan kami lah. Rawatan kami dekat Alostar, area Gunung Keriang. Tapi bagi orang yang jauh, sebenarnya kita akan suggest untuk post barang online, barang-barang rawatan. Tapi seeloknya tu datang ke pusat rawatan sebab kita boleh check, kena pasti kadang-kadang bila kita orang kata bertanya ataupun sembang dengan cara jauh ni melalui chat-chat ke WhatsApp ke apa, kadang-kadang bila orang cerita kita rasa masalah tu macam lain, tapi bila kita berjumpa mungkin masalah macam lain. Dan ada setengah kes pula bila bertanya WhatsApp apa-apa, tanda-tanda tu macam gangguan, tapi bila datang ke pusat rawatan, bila check gangguan tak ada. Dia macam-macam kes. Jadi bagi Tuan Abdullah, kalau kata berdekatan dengan area Alostar ataupun yang mungkin jauh, jika ada kelapangan masa, diizinkan untuk datang ke pusat rawatan, terus datang ke pusat rawatan. Jadi alang-alang saya cerita sikit lah, sebut sikit dekat Dawa Sufi ni macam mana. Dekat Dawa Sufi ni pertama sekali, prosedur lah orang kata bila siapa-siapa yang mai akan isi borang dulu form. Form ni maksudnya maklumat tentang pesakit tu lah. So macam ambil turn. Jadi bila kita ambil turn, sambil-sambil tu kalau seorang demi seorang lah akan masuk macam personal untuk check masalah macam mana macam tu. Jadi kita akan scan. Jadi untuk scan ni percuma saja. Cuma kami tak buat scan ataupun rawatan jarak jauh. Untuk jarak jauh cuma kami sekadar push barang untuk kita ikhtiar terdaguna lah barang rawatan. Tapi berkenaan dengan scan, so kita akan scan secara berdepan bagi yang dapat datang pusat rawatan. Untuk kita kena pastilah sama ada masa kita alami tu sebab gangguan ataupun tidak. Jadi untuk scan, pertama sekali kita akan ambil ikut turn, kita isi maklumat kita macam ada borang pun semua tu. Sambil tunggu turn tu, bila my turn kita akan buat scan. Scan percuma. Kita tak charge apa-apa. Selepas kita scan tu, dah kena pasti sama ada kita ada gangguan ke atau macam mana ke. Selepas tu barulah atas pesakit nak meneruskan buat rawatan ataupun nak scan dulu, nak check dulu. Maksudnya mungkin nak survey dulu, nak tanya macam mana kan, pun tak ada masalah. Tapi jika dah scan ada masalah dan pesakit pun rasa macam nak teruskan rawatan dengan kami, barulah kami akan kemukakan lah rawatan bersesuaian dengan pesakit. Sebab dia bergantung pada pesakit. Sebagai contoh, kalau pesakit A dengan B mai, boleh jadi A ni dia cara macam lain, B ni cara macam lain. Jadi bermakna kos rawatan pun berbeza. Jadi ikut kos rawatan kat Dawa Sufi ni pula, kita cuma cas ke atas barang yang digunakan untuk rawatan saja. Kami tak ambil cas untuk berubat, pengerasa pun tak ada. Kalau kata ambil barang sikit lah kos, kalau barang banyak mahal sikit. Tapi orang kata tak ada lah mahal sangat kan, kira tak lebih pada 100 lah selalunya ke rawatan dekat Dawa Sufi ni. Dan kami selalunya barang-barang memang kami sedia semua barang dekat pusat rawatan. Kena mai bawa diri je lah. Melainkan ada kes-kes tertentu yang perlu orang kata bawa barang apa-apa, baru kita akan beritahu untuk cari. Sebagai contoh macam mandi herba. Kan mandi herba tu sebab kita kena cari barang-barang untuk buat mandian apa semua tu. Jadi itu kena buat masa. Tapi selain pada tu, memang pusat rawatan disediakan. Dia macam tu kat sini. Okey, baik. Okey, tak apa. Tapi untuk Tuan Abdullah, jika ada masalah apa-apa yang nak bertanya lagi, boleh direct WhatsApp, ada nombor Ustaz Haris. Koko nak cerita lebih lanjut ke macam mana ke? Jadi yang tu sajalah yang tidak nak kongsi pada petang ni.
kita pun dah nak end live. Jadi terima kasih bagi yang sudi join dan yang tolong share live ni. Apa-apa persoalan yang nak tanya lagi lebih lanjut ke, sama ada nak komen boleh ataupun nak direct WhatsApp pun boleh. WhatsApp saya ataupun Ustaz Haris. Okey, Assalamualaikum.